Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaratullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajadna wa jaddatina wa masyayikhina wa muhaddithina wa asatidzina wa muslimin wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجعل في سبيل الله حق بهذه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين. Lantaran itu maka hendaklah Anda berhati-hati merenung dan memahami mana-mana ayat Al-Quran ketika Anda membacanya. Sedikit yang Anda baca dengan merenung dan memahami maksud-maksudnya adalah lebih baik daripada membaca tanpa merenung dan memahaminya. Tuan-tuan yang mengatakan Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah bagi lagi kesempatan pada kita hidup sampai ke saat ini. Walaupun ada setiap mati berlaku kematian, tapi kita masih lagi diberi kesempatan hidup. Dan apabila mati habislah tempoh untuk kita beramal ibadat. Apabila tempoh untuk kita buat bekalan untuk hidup di akhirat yang kekal selama-lamanya, tak ada. Dan orang yang meninggal itu, yang mati itu, mereka kata Nabi semua menyesal. Menyesal. Yang buat baik menyesal, yang buat jahat menyesal. Yang buat baik menyesal, yang buat jahat lagi menyesal. Yang buat baik itu menyesal kenapa? Kata Nabi, hingga namuk sinan, jika dia buat baik masih hidup kat dunia, buat baiklah, datang ke masjid, datang ke surau, kuliah dia apa semua, sembahyang pampu, sembahyang sunat, zikir, sedekah apa semua. Meninggal dunia, menyesal juga. Menyesal kenapa? Menyesal kerana tidak menggandakan amalan. Maksudnya menyesal Allah yakuna zdad, tidak menggandakan kebaikan itu. Buat baiklah tapi tak diganda, tak banyak. Sedekah pun ala kadar cari yang paling kecil sekali. Itu dia. Walaupun dia boleh bersedekah banyak, begitu juga ibadat dia ala kadar. Yang fardu-fardu itu pun yang fardu-fardu itu yang fardu ya. Doa-doa tak ada pun itu sunat kita tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal sembahyang sunat tak ada. Orang sembahyang sunat tu sembahyang sunat sikit je. Menyesal dia. Meninggal dunia menyesal. Menyesal kerana tak menggandakan amal ibadat itu penting manusia. Wa ikana musian, jika dia buat baik menyesal lagi, menyesal. Jika dia buat jahat lagi menyesal. Kenapa? Kerana tidak meninggalkan kejahatan. Selaknya aku kat dunia, kenapa aku buat itu, sepatutnya aku buat yang ini. Menyesal.
Kalau sekarang ini kenapa aku sokong itu, tak sokong ini, oh aku besarnya aku. Tapi dah mati lah. Faham tu kan? Menyesal, jadi silap aku kepada. Tapi kena ingat ni, misalnya di akhir zaman Nabi kata manusia dia apa? Dia kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit wahan. Lalu sahabat bertanya, "Wamal wahnu ya Rasulullah?" Apa dia wahan itu, wahai Rasulullah? Wahan itu kata Nabi ialah hubbud dunya wa karahatul maut. Kasih kepada dunia dan benci kepada mati. Kasih kepada dunia. Dunia ni apa? Apa yang ada kat dunia ni lah? Pangkat, kedudukan, apa lagi? Bila ada pangkat, ada kedudukan, ada gaji, ada allowance, ada itu, oh, itu ada kejar. Tak kira halal haram. Tak kira halal haram, yang penting dapat. Oh, ada istilah yang penting masuk. Penting masuk. Sini tak ada apa, yang sini ada. Oh, sini ada, betul lah. Dan yang sini pasar bendera dapat, yang sini pasar bendera tak dapat. Oh, ke sini tak penting. Yang penting kurus. Saya peringatkan, yang penting kurus. Tapi kena ingat, apa yang kita buat ni tidak lari daripada dosa dan pahala. Dua. Tak lari daripada dosa pahala. Kalau tak pahala, dosa. Nanti dua je. Tak dosa pahala. Tapi Allah SWT, kita hidup kat dunia, diberi apa? Diberi kita ada 4. Lebih kurang 4. Kalau 3 pun boleh juga. Yang itu yang pertama ni kita usaha ataupun ikhtiar, sama ada tidak usaha. Kita ada usaha. Kita diberi peluang untuk berusaha ataupun berikhtiar. Itu ada. Umpamanya kalau kita tak duit, kita berusaha lah. Usaha yang halal. Kalau kita sakit, kita berusaha lah untuk berubat. Kalau kita nak makan, berusaha lah cari makanan tu. Kalau makanan tu perlu dibeli kena dengan duit, berusaha mencari duit tu. Itu ada peluang tu. Itu ada pada kita. Kita berusaha ataupun berikhtiar. Yang kedua ialah asbab. Sebab makan kenyang, sebab berubat sihat. Apa lagi? Sebab buat kerja tu dapat duit. Sebab duit. Sebab sebab peniaga dapat duit, dapat jadi kaya. Sebab itu memang Allah buat sebab tu. Sebab fa'at sebab Allah kata ikutlah sebab tu. Jadi kalau nak jadi kaya, buat usaha lah. Orang bagaimana orang kaya. Itu jadi. Dan yang ketiga ialah kita ada pilihan. Pilihan. Dia tak ada kaitan dengan raya ni, pilihan. Pilihan. Contoh pilihan dia. Ada air yang halal, ada air yang haram. Ada air sejuk, ada air haram. Kita diberi pilihan. Nak pilih yang mana? Nak pilih air kosong ke nak pilih haram? Kita pilih air kosong, selamatnya jadi pahala. Kalau pilih haram, jadi dosa. Yang itu ada pada kita. Ada pilihan tu. Allah bagi kita memilih. Itu kita pandai dalam pilih itu. Kita pandai pilih itu, mana yang lebih baik, mana yang baik, mana yang buruk, mana kesan yang menguntungkan Islam, mana yang menguntungkan orang Melayu, mana yang merugikan Islam, mana yang merugikan orang Melayu. Pilih. Ada pilihan. Ada pilihan. Dan di situ dia ada dosa pahala. Dosa pahala. Kau pilih arak jadi dosa, kau pilih air kosong jadi pahala. Jadi pahala. Jadi apa tadi tu? Orang yang buat jahat kat dunia dia menyesal. Menyesal ya Allah.
silap pilih dulu. Silap pilih dulu, menyesal. Tapi menyesal ketika itu tidak lagi berguna. Tidak lagi berguna. Menyesal dengan dunia tadi. Habis. Tapi dari itulah apa yang dibawa ke dunia ini. Ya Allah, amin. Walaupun masih hidup kat dunia ni, kita diberi peluang. Tu macam kita berdoa ke tuan-tuan dan Muslim ada. Tuan-tuan dan kita berdoa, Allah maafir lana dzunubana, ya Allah Tuhanku ampunkan, ya Allah Tuhan ampunkan dosa kami. Berapa ramai tu dalam masjid ni? Ada 50 orang, ada 100 orang. Waghfir lana wa jami'il muslimin wal muslimat, dan ampunkanlah dosa seluruh orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan. Berapa ramai? Kita tak silap saya kat dunia ni ada 7 bilion manusia. 7 bilion manusia, yang Islam 2 bilion saja. Yang Islam 2 bilion saja. Itu pun seksa hidup dah. 2 bilion saja hidup. Kita doa minta ampunkan dosa orang Islam lelaki dan perempuan 2 bilion. Kita minta ampun. Maknanya kalau satu orang, satu pahala dapat pahala 2 bilion. Amin. Dapat pahala 2 bilion. Tambah lagi al-ahya minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Yang mati berapa ramai? Sejak zaman Nabi Adam. Tak tahulah Ustaz, saya pun tak tahu kira macam banyak itu. Daripada Nabi Adam sampai sekarang berapa ramai? Yang itu juga kita mintakan keampunan. Berapa ramai itu. Amin. Imam bacakan doa, kita ambilkan ya Allah. Tapi itu dari segi pahala ya. Dosa pula. Dosa berbanyak juga. Mudah kita dapat pahala, tapi dia juga mudah untuk hilang pahala. Jadi apa? 4 orang tak jadi pahala itu. Tolak. Mengantar orang, tolak. Menyokong orang, menyokong orang yang apa? Yang tak betul, tolak. Mana aku punya pahala habis? Habis tuan, itu kata muflis. Bahkan bukan sekadar dia habis pahalanya, menanggung dosa orang tak habis. Menanggung dosa orang. Jadi itu dia kita hidup kat dunia ni kan. Hidup kat dunia ni, inilah peluang kepada kita untuk kita amal ibadat, berikhtiar, memilih yang baik, meninggalkan yang tidak baik. Mudah-mudahan semua itu akan jadi pahala, dosa jadi pahala. Sebab kita hidupkan dunia ni tak lari daripada dosa dan pahala. Fikir-fikir sendirilah dengan ilmu yang ada bagi kita, apa kita dapat, kita dapat. Lepas mati pada kuliah, kita balik ke rumah, tengok apa tengok berita ni kata orang Arab dan kalam Quran wala kalam kat. Ini perkataan surah apa ke? Perkataan betul. Ini perkataan surah apa ke? Perkataan betul. Sudah ingat kita. Jadi kalau surah apa ni banyak tak betul. Daripada betul. Yang betulnya perlawanan bola 2-0. Itu betul. Itu jangan tipu rosak. Yang betulnya nombor ekor. Itu betul. Silap keluarga itu. Tapi kita cerita-cerita yang lain tu kan, saya buat pengalaman juga di Timur Ramah saya jawab, saya tengok surat khabar cerita lain. Aku tak cerita benda ni. Itu kalam jurnal itu surat khabar. Jurnal kan. Arab kata jurnal. Arab mesti kata jurnal, jin mereka. Dan kalam jurnal wala kalam kat. Ini sekarang surat khabar betul ni. Macam ni apa? Ada kuliah tinggal. Ulanglah pilih masing-masing nak pilih. Nak dosa ke pahala. Termasuklah kita memahami membaca Al-Quran. Mudah-mudahan itu jadi amal ibadat. Membaca Al-Quran ni antara adat-adatnya yang telah kita bincangkan sedikit sebelum ni, iaitu merenung dan apa yang dibaca
dan memahami maksudnya. Merenung dan memahami maksud. Ini penting nih, sangat penting dia. Merenung dan memahami maksud. Hendaklah anda berhati-hati merenung dan memahami makna-makna ayat Al-Quran ketika anda baca ini. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah berlaku hari kiamat. Allah guna perkataan idza waqa'at, apabila telah berlaku kiamat. Nah, kiamat belum berlaku lagi. Macam mana ni? Tak? Kenapa Allah gunakan perkataan fi'il madhi? Apa dalam bahasa Inggerisnya? Past tense. Yang telah berlaku. Yang telah berlaku. Dan apabila telah berlaku kiamat. Kiamat belum berlaku. Maknanya ialah berkiamat pasti akan berlaku. Itu maksudnya. Kiamat pasti akan berlaku. Ini hebat. Macam Allah sebut Al-Quran, ghulibatir rum, apabila telah dikalahkan Rom. Ayat ini turun, Rom belum kalah lagi. Nah, ayat ini turun, Rom belum kalah lagi. Rom kalah zaman Sayyidina Umar. Ayat ini turun pada zaman Nabi, Rom belum kalah lagi. Nah, tapi kenapa Allah sebut apabila telah dikalahkan Rom? Itu nak menunjukkan apa? Makna Rom pasti akan kalah. Itu Rom pasti akan kalah. Itu satu. Allah gunakan fi'il madhi yang telah. Dan ada disebutkan Islam akan menang. Ingat tak? Islam akan menang. Kita kena beringat. Sampai satu masa nanti Islam akan menang. Jadi kalau begitu tuan-tuan kena beringat. Kita macam perjalanan tu kena mengikut Islam. Kerana Islam yang kita yakin akan menang nanti. Bila? Wallahualam. Ingat-ingat lagu ya. Dan apa yang penting yang kita buat tu dia jadi dosa, jadi pahala. Jadi pahala, bukan jadi dosa. Saya nak sebut sini tuan-tuan. Saya baca ada WhatsApp sampai saya tengok risau untuk tentang undang-undang Islam yang ada dalam negara kita ni. Saya boleh sebut tidak kata ni, tapi itu di dalam WhatsApp dia sebut ada kes kan, kes yang dibicarakan di mahkamah syariah. Kemudian kalimah Allah dulu dah, kalimah Allah dibawa ke mahkamah sipil sampai ke peringkat mahkamah tinggi dah. Menang kes itu. Maknanya orang Islam boleh menggunakan kalimah Allah. Dia. Walaupun demikian ada usaha untuk menaik semula, tapi tak tahu sangat mana Taiwan. Ini sebenarnya dalam Taiwan, tapi dalam Taiwan ditarik Taiwan tu menang ni. Bila macam tu ada kes-kes yang berikutnya. Ini kes berikut ni. Kes yang di Kelantan bernama kes liwat. Kes liwat di mahkamah syariah dia memang kena ada hukuman. Dibawa ke mahkamah sipil, lepas dia. Dan ada kes yang lain lagi. Kalau begini tuan-tuan, cuba bayangkan maknanya, ya tak? Mahkamah syariah ni tak ada manfaat, tak ada guna kita. Kenapa? Tak ada apa-apa dah kita bicara mahkamah syariah. Bawa pergi mahkamah sipil, lepas. Bagi mahkamah sipil, lepas. Apa maknanya mahkamah tu? Ini tu. Jadi kita orang Islam pun tak ada apa. Secara tak langsung dalam sudut yang lain, tak ada guna hukuman-hukuman yang kita buat di mahkamah syariah. Ini kita kena sedar, walaupun hukuman-hukuman itu tidak berat sebagainya, tapi sebelum ni kita acu. Membawa contoh lain, ada satu ajaran sesat dibicarakan di mahkamah syariah. Memang ada imam yang kata boleh menstabilkan kesalahan dia terlibat dengan ajaran sesat. Bawa mahkamah sipil. Nah, tak ada undang-undang lepas dia. Habis kita renung mahkamah syariah. Ya Allah, kita sekarang, zaman sekarang ini isunya kerana menarik rayuan kes menggunakan kalimah Allah tadi. Dia benar, dia berjaya. Dia akan beri rentet kes-kes yang lain.
Itulah pada titik lah. Oh, itulah. Itu saya. Itu. Kerja sekarang ni, maaf ni kalau kerja sekarang yang dominan apa? Dominan kerja sekarang dominan. Islam dominan dalam hal ini. Ya. Orang tak kira juga. Itulah. Jadi kita bicara ni kita nak merenung ayat Al-Quran, memahami ayat Al-Quran. Ya. Saya dapat satu contoh sedikit tuan. Ayat Allah sebab inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami, jadi Allah SWT menjadikan engkau lelaki dan perempuan. Kami Allah yang jadikan. Tengok orang sekarang macam mana. Dia kata Nabi Muhammad itu adalah jelmaan Tuhan. Nabi Muhammad itu manusia. Dia kata Nabi Muhammad itu jelmaan Tuhan. Jadi Tuhan itu paling menjelma melalui Nabi Muhammad SAW. Tak berat tu. Nah itu tu saya nak sebut tu. Kalau mahkamah syariah dakwa dia, memang ada yang tu kan, boleh mendakwa dia. Katalah sabit kesalahan dia, kena hukuman, dia bawa ke mahkamah sivil, lepas dia. Mahkamah sivil tak ada undang-undang kebebasan beragama apa dia nak kata. Tuan-tuan, ini masyarakat kita ni, saya mendengar dia cakap puasa bersepah. Astagfirullahaladzim, ada manusia macam tu. Ya. Dia kata saya percaya 200%. Dia ngomong itu tak dengar, itu 100% je. 100% pun dah hebat tu, dah yakin tu. 100% dia kata 200%. Kan dalam kaedah, kalau 25% keyakinan kita, dia katakan wahan. 50% dia katakan zon. 75% keyakinan kita, dia katakan syak. Betul. 100% keyakinan kita, itu yang sebenarnya yakin. Yang ini 200%. Dia yakin 200% bahwa Nabi Muhammad itu adalah jelmaan Tuhan. Kerana apa dia kata? Semua yang disebutkan itu ada dalilnya. Oh, main dalil, sedap, ada dalil betul. Oh, sedap kita. Saya pun pandai juga. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal dengan niat. Niat je. Tak payah nak pergi rukuk, tidak sujud, macam-macam sakit kita ni kan nak rukuk, nak tidak sujud payah tak. Innamal a'malu binniyat. Niat je. Oh, saya pun kena ada gaul juga sikit ni. Orang tu nimpak kaki sakit baik. Innamal a'malu binniyat. Okey juga. Bukan niat je. Tapi lembak makan dia tak jadi pula kan. Makan innamal a'malu binniyat. Kita ajar sekali kita bila makan dia dan niat tak tarik makanan kita bagi makan. Dan nanti itu kepahaman orang tu boleh jadi tu, boleh ikut, boleh percaya. Sedangkan Allah sebut dalam Quran apa? Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menjadikan kamu. Kita makhluk, kita dijadikan. Kita nampak akidah orang kan. Mana Allah tidak ada yang menjadikan. Selain Allah, Allah yang jadikan. Betul. Hatta perbuatan kita pun dengan kudrat iradat Allah tidak. Kita boleh bergerak, kita boleh bercakap, kita boleh duduk, itu dengan izin Allah Ta'ala. Jadi apa ada pada kita? Tak ada apa. Kenapa Allah jadikan manusia? Allah jadikan manusia kerana tujuan Allah jadikan manusia supaya manusia itu kenal dia. Supaya manusia itu kenal dia hebat, dia berkuasa, dia memaham segala maham. Dia nak supaya kenal dia, dijadikan manusia. Oleh sebab itulah manusia salah satu kewajiban dia ialah mengenal Allah Ta'ala. Di hidup ni kena belajar mengenal Allah Ta'ala dalam
kalimah Arabnya ma'rifatullah. Oh, saya lihat ma'rifat itu kena aja yang penting ma'rifat, satu ma'rifat. Macam kata lepas lah, kodah sekarang kodah ma'rifat. Oh, kodah ma'rifat belum lagi teruskan. Oh, hebat ya ma'rifat. Ma'rifat itu kena Allah. Oleh sebab itulah belajar ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah jadi wajib. Itu ilmu tauhid, wajib. Tak belajar dosa. Tak belajar dosa, tak kenal Tuhan. Macam tadi lah, tak kenal Tuhan lah tu. Yang Syekhah mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu jelmaan daripada Allah dan Tuhan. Dan Nabi Muhammad itu tidak ada kemaluan. Berusaha kalau betul. Nabi Muhammad itu manusia, cuma dia kelebihan dari Allah Ta'ala. Lihat, dia ada isteri, dia ada anak, dia makan, dia minum, ada. Dan semua perbuatan itu dicatat, dihimpun dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita boleh baca. Oh, jadi. Dan Allah utuskan Nabi Muhammad itu supaya menjadi ikutan kepada orang lain, kepada hamba dia, kepada manusia yang nak jadi hamba Allah, yang patuh pada perintah Allah. Jadi diutuskan di kalangan manusia untuk menyampaikan risalah dia. Itu bahwa arsalna, tidak akan utuskan kamu illa rahmatan lil alamin, melainkan memberi rahmat ke seluruh alam. Nak bagi tahu pada kita, Allah perintahkan dalam Al-Quran, aqimus shalah, dirikanlah salat. Macam mana nak dirikan salat? Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah tidak berbentuk, tidak bertempat, tidak apa lagi? Itulah tak serupa dengan makhluk. Macam mana nak menunjukkan bahawa bagaimana nak salat? Bahawa Allah utuskan Rasul di kalangan manusia untuk menjelaskan bagaimana nak salat. Lalu Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah Ta'ala. Bila diutuskan oleh Allah Ta'ala, nanti kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Oh, macam tu salat. Ini saya peringkat, oh Nabi Muhammad itu jelmaan Allah. Jelmaan Tuhan. Dah, kita kena faham itu. Itu pun tak selesai, macam mana kita nak faham lebih jauh lagi kan? Faham lebih jauh lagi penting pun. Ini boleh kata tak ada. Allah wujudnya bila makan. Ada Allah wujuduhu bila makan. Adanya Allah Ta'ala dengan tidak bertempat. Macam itu. Masa tempat di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, meleng. Tidak ada tempat. Dah, Allah tidak bertempat. Oh, kalau kita nak faham, kalau banyak itu Allah tak ada lah. Oh, sudah. Itu orang yang akal. Dah, Allah ada. Sebab apa tidak bertempat? Yang bertempat ialah makhluk. Makhluk bertempat. Kalau bertempat itu makhluk. Oleh kerana Allah tidak makhluk, tidak dia menjadikan dia. Dia adanya tidak bertempat. Itu pening pada. Jangan tanya lebih. Itu pening pada kita. Kita cukup yang memikirkan tentang apa? Tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah. Apa yang Allah jadikan? Itu pun tak habis kita nak fikirkan. Tak habis kita nak fikirkan tu. Ada satu kenyataan keluar kan. Apa dia kata? Ikan yang menelan Nabi Yunus. Bila? Ikan yang menelan Nabi Yunus katanya masih hidup sampai sekarang. Oh, macam mana ikan ni? Buat kajian. Tak habis kita kaji tu. Tak habis. Tak menjelang. Dan ikan paus ni kan, ikan paus ni dia Allah buat istimewa. Dia boleh duduk di dasar laut yang dalam. Kita tak boleh. Kalau kita pergi ke dasar laut, kita punya telinga buka, kita akan mati tekanan yang kuat di bawah. Tak boleh tak terhenti. Pakai alatnya, kita tak tahu lah. Mungkin ada alat yang kita boleh buat ni. Tapi itu manusia pun tak terhenti. Tapi ikan tu boleh terhenti ke situ. Allah buat macam mana? Mungkin kulitnya topang, telinganya kecil, macam-macam dia. Dia boleh hidup di dasar laut yang dalam. Itu kalau kita nak kaji tak habis tak. Memikirkan ya Allah. Jangan nak fikirkan tentang Allah. Zat Allah jangan fikir. Wala tafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu tentang apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jangan kamu fikir tentang
zat Allah Ta'ala. Jadi situ ni memikir tapi tak terfikir kita, tak sempat terjangkau kita. Memikirkan yang apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pun tak habis terfikir. Akhirnya kita banyak orang yang mengkaji tentang alam ini, apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala ini, dia mengucap dengan masyarakat, mengakui bahawa apa yang ada ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkata setengah para salaf rahimahullah alaihim, jika aku membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncang, dan al-qari'ah, dengan merenung dan memahami makna-makna, adalah lebih aku sukai daripada membaca semua Al-Quran tanpa memahami apa-apa. Itu baca Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nas kal farashil mabthus wa takunul jibal kal ahnil manfus. Baca ini cerita kiamat ni. Au idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncang, bergoncang bumi, bergoncang dan terus jadi hancur. Sekarang bergoncang tak hancur lagi, dekat kampung bumi. Tuan-tuan tak tahu lah, saya ada pengalaman masa dulu kat Mesir tu, dalam 7 skala Richter. Duduk tengah duduk nak sembahyang sunat asar, pokoknya apa macam tu. Kita tak ada apa pun. Kita tak ada apa, berhenti tak ada. Dia bergoncang. Saya duduk rumah 2 tingkat, tak berapa goncang. Ada kawan duduk tingkat 5, rumah yang tinggi tingkat 5. Dia tengok bangunan sebelah bergoyang pun tu. Bangunan sebelah bergoyang, dia tu goyang dia. Tapi dia relax. Hebat buat. Duduk di atas. Ya Allah, ni saya kira lepas ni pasti akan berita keluar banyak rumah yang runtuh. Ini runtuh. Sebab rumah-rumah lama tu dia tak berapa kuat bila struktur itu, bila kuat sikit runtuh. Memang banyak rumah yang runtuh. Satu lagi, seramik. Seramik tak runtuh. Tak runtuh seramik. Kalau runtuh di sejarah kan, tu dia. Itu gegaran yang belum kiamat, tapi itu tanda-tanda orang bagi peringatan. Nanti akan berlaku gegaran yang lebih kuat yang menghancurkan bumi. Habis laut bergelombang habis. Macam tsunami itu tanda-tanda orang nak tunjuk tanda-tanda. Fikir tu macam mana tu, ya Allah, macam mana aku nanti. Fikir tu nanti kita akan mati. Hebat macam mana pun kita kat dunia ni, kita akan mati. Kalau kita masih hidup, tak berlaku kiamat, nanti kita habis. Tapi silap sebelum kiamat tu kita mati lah. Itu mati kita dulu, mati kiamat kita dulu. Mati yang utamanya, kiamat yang utamanya, mati kita dulu. Kiamat itu, kiamat itu, kiamat kecil, kiamat kecil. Sampai masa nanti kiamat yang besar, kiamat kecil. Habis mati kita, udah nanti semua mati, dibangkitkan semua pula manusia kehidupan dunia. Itu keyakinan kita, kepahaman kita, keyakinan kita sebagai orang Islam, bahawa kita hidup sementara dan kita akan mati. Kalau sampai satu ketika nanti dunia ni akan kiamat, hancur dunia ni, akan dihimpunkan semula di padang mahsyar, padang perhimpunan. Semua kita akan hidup kembali, jumpa balik datuk nenek kita sampailah Nabi Adam. Ini Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, masa tu jumpa orang-orang yang jahat, yang baik masa itu. Termasuklah yang bunuh atau toya berjumpa dia. Atau toya siapa yang bunuh, kita tak tahu kan jadi misteri siapa dia. Tengok, oh ini yang bunuh. Masa tu jumpa.
Tuan yang aku kata, kau bunuh aku dulu kat dunia, sekarang kau kita bicara sekarang. Tak ada ngelak. Kat dunia boleh lah, kan? Bicara tutup muka apa semua, lepas tu boleh berlaku. Di akhirat, semua dah dilancarkan, tak nampak apa dah, tak boleh nak berlindung lagi dah. Akulah apa kata sebagai hakim sekarang. Yang hakim tu mengetahui segala-galanya. Dekat dunia hakim tak tahu, kita tipu sikit, hakim tak tahu. Kalau lawyer yang pandai sikit kan, hakim tak tahu menang dia, walaupun dia salah. Kat dunia ni. Tapi di akhirat, hakimnya Allah yang maha mengetahui zahir dan batin. Yang tersembunyi, yang zahir dia tahu, yang tersembunyi dia tahu. Orang macam terimalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bicara bukan macam kat dunia ni, bertahun-tahun kadang-kadang paspon. Tapi ada juga bicara yang cepat tak? Dakwah hari ni esok dah pergi. Dia dakwah hari ni esok dah pergi mahkamah dah, cepat je. Paspon dah kita dah. Ingat nanti di akhirat kita ada satu mahkamah dah. Fikir yang itu tuan-tuan, jadi tak lain dia tidur kita fikir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah olehmu, ya Muhammad, Allah itu satu, bukan banyak. Itu tu bagi orang yang menyembah berhala dulu, memang memberi kesan yang cukup mendalam, bahawa Tuhan itu satu, bukan banyak. Ini bagi kuil mana satu, ini yang mendatangkan kesusahan, sini yang memberi rezeki, yang sini yang menikah, yang sini yang uang main. Ada satu berhala itu tangannya banyak. Kenapa tak ada banyak? Sebab dia nak bagi orang ramai senang sikit, banyak. 6 tangan. Oh gitu. Oh gitu pula. Jadi kita boleh percaya dia boleh percaya. Sedangkan berhala itu sendiri dia yang buat, manusia yang buat. Tak tahu tuan-tuan dia sendiri tak. Tapi manusia dia buat tu betul, dia pergi sembah. Saya kadang terakhir lain tu berhenti kan, tengok dia pergi tawaf kat pokok kan. Wah, tuan-tuan perasan tak dia tawaf? Saya perhatikan dia tawaf mengikut pusingan jam. Kalau kita tawaf di Kaabah, melawan pusingan jam. Betul? Jangan tuan-tuan ikut pusingan jam tawaf, ke bawah ni. Melawan pusingan jam, dia mengikut pusingan jam. Tak betul lah. Tapi kalau dia ikut melawan pusingan jam, tak betul juga. Tak betul lah. Dia tahu ikut kita tahu melawan pusingan jam, tak betul juga. Sebab dia berhala yang dipuja gitu kan. Dia pusing tu, lepas tu dia pun angkat tangan apa semua tu, bye-bye begitulah. Boleh yakin gitu kan. Kalau dia faham ayat Qul huwallahu ahad, katakan bahawa Allah itu Esa satu, yang sifatnya pula tidak serupa dengan makhluk. Apa dalam sifat 20 tu? Mukhalafatuhu ta'ala bil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala itu dengan yang baharu. Selesai tu. Nah, maknanya Allah ini tidak seperti yang baharu. Baharu apa? Selain daripada Allah yang dijadikan. Tidak seperti berhala, tidak seperti pokok, tak seperti apa jin, syaitan, iblis apa semua. Semua tu baharu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dipikir tu tinggallah ajaran pahaman tu. Dan sebab kita tidak betul. Tuan-tuan dan puan dirahmati sekarang malam kita bahu merenung dan memahami makna Al-Quran. Itulah menjadi maksud utama dari membaca Al-Quran. Itulah yang patut dituju dan dikira ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Maka jagalah perkara ini sebaik-baiknya. Moga-moga Allah merahmati anda. Itu Quran. Baca Quran, renung, pahami. Renung, pahami. Tak banyak, sikit pun tak apa. Renung, pahami. Baca Quran lebih ditambah pula dengan hadis lagi, Masya Allah.
Tapi ulama itu berkarang dia menterjemahkan Al-Quran dengan Al-Quran ada, menterjemahkan Al-Quran dengan hadis ada. Antaranya tafsir Ibnu Katsir itu kan dia ada Quran dan hadis, Quran hadis seperti itu. Oh, situ kita lebih paham, lebih dekat lagi dengan makna sebenarnya Al-Quran itu. Kerana yang mentafsirkan itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kita saya tuan-tuan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sebagai orang Islam dan sebagai pembaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Ada soalan? Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Hatta wa la ولا تجد فينا ولا معنا ولا شك ولا حرمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على رسول الله والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.